Baiklah anak-anak sekalian, kita sambung perbincangan jawapan peperiksaan percubaan negeri Pahang dalam iaitu daripada daerah Temerloh ya. Sekarang kita nak bincang berkaitan soalan nombor 5. Baiklah, soalan nombor 5 ni soalan apa anak-anak? Soalan adab ataupun akhlak Islamiyah. Akhlak Islamiyah. Ada orang kata soalan nombor 5 ni paling senang lah sebab biasanya melibatkan gerak laku kita setiap hari lah kan. Kecuali Ustazah nak ingatkan kalau macam ni tajuk dia berkaitan dengan adab terhadap orang kurang upaya kan. Yang ni senang sebab kita boleh nampak kurang upaya tu kan macam mana. Tapi kalau dia tanya berkaitan khauf, roja, wasatiyah, tawaduk, istiqamah, kadang-kadang bila kamu tak faham perkataan-perkataan itu, maka kamu sukarlah nak jawab soalan-soalan berikutnya. Sebab tu dalam akhlak Islamiah ni Ustazah tekankan kamu perlu ingat maksud-maksud seperti khauf, apa dia? Takut pada azab Allah. Raja, mengharap keredaan Allah. Wasatiyah, pendekatan yang sederhana kan. Jadi sekarang ni kita nak tengok yang ni senang. Kalau keluar yang ni adab terhadap orang sakit ke, adab terhadap orang kurang upaya ke, ianya agak senang. Kita kat sini nyata soalan kebatnya ada tak? Kita tengok soalan kebat. Soalan kebatnya adalah yang ni 4 markah, ada stimulus, tak ada bilangan. Kan ini confirm dah kebat. Terangkan, jangan lupa selalu pelajar dia tahu tapi dia cuai. Terangkan mesti pakai kasut. Nyatakan tak apa pendek. Sekarang kita tengok soalan dia. Nyatakan 2 adab terhadap orang kurang upaya. Kalau sampai sini sahaja, tak ada belakang ni, senang. Kita buatlah apa-apa tu. Tapi sebab dia ada fokus ni yang menyebabkan kadang-kadang pelajar dia salah jawab. Dari segi fizikal, ada orang tak tahu fizikal tu apa. Luaran lah. Tubuh badan dia, pakaian dia, tempat tinggal tu fizikal. Kalau emosi, perasaan. Ya. Kalau rohani, tentang ketuhanan. Semayang dia, ambil semayang dia macam mana kan, ketuhanan. Jadi kat sini soalan fokus kepada fizikal. Jadi kita kena fikirlah apa dia fizikalnya. Contohnya, kalau kamu baca sekali harum pun boleh ingat sebenarnya ya. Menyediakan kemudahan asas yang bersesuaian. Untuk orang kurang upaya, kita kena sediakan kemudahan asas. Macam yang kerajaan buat. Itulah. Ada parking untuk OKU, ada tandas OKU kan. Buat ayat panjang. Tak panjang pun tak apa. Tapi kalau dijelaskan baru panjang. Apa lagi yang adab kita? Memastikan kemudahan asas untuk mereka tidak disalahguna. Nombor 1, kemudahan asas sedia. Kedua, tak salah guna. Kadang-kadang dah ada tapi disalahguna oleh orang yang tak OKU ni. Memberi maklumat terkini berkaitan minta maaf ya, menyediakan mereka peluang dan ruang sesuai dengan keperluan mereka. Keperluan, sediakan keperluan dia, ruang ya. Contohnya sekolah dia mestilah sekolah yang sesuai dengan keupayaan dia, orang buta ke orang pekak kan. Ini. Kemudian 2, hikmah. Ada orang tak faham hikmah ni apa. Hikmah ni apa? Kelebihan ataupun faedah. Yang ni kita boleh fikir je apa kita dapat. Hikmah ni faedah apa kita dapat kalau kita beradab pada orang kurang upaya. Boleh guna pimai-pimai tangtu untuk hikmah ataupun kelebihan bahagian soalan nombor 5 je. Ya. Apa dia contohnya? Kalau yang rasa senang sekali iaitu memupuk perasaan kasih sayang. Kelebihan kita kan. Lepas tu dikasihi oleh Allah dan Rasul. Tapi terangkan ni kena ada kasut ya. Allah dan Rasul. Jiwa menjadi tenang. Ataupun kita boleh guna ayat buku yang lebih fokus kepada orang kurang upaya. Contohnya
memupuk sifat kebersamaan terhadap semua golongan masyarakat. Ayat dia tu memang hebat lah. Kalau kamu tak mampu buat yang senang-senang. Melahirkan rasa syukur boleh juga. Kita rasa syukur. Kita tengok orang lain kurang upaya. Kita berupaya. Kita melahirkan syukur. Dia nak berapa? Dia nak 2 je. Tapi kalau nak bagi lebih pun okey. Jangan terlalu banyak sangat sampai 10. Sampai tak ada nak jawab lain. Markah dia 4 je kat sini. Okey, beres. Sekarang kita nak tengok soalan keempat. Soalan keempat sebagaimana Ustaz kata lah. Kalau silap gelincah sikit, dia akan jadi terpesong. Ya. Ni gambar kemudahan awam kepada orang kurang upaya lah. Jadi ramalkan. Ramalkan ni maksudnya apa yang akan berlaku. Kesan. Kemungkinan yang akan berlaku pada golongan yang kurang upaya. Ramalkan, ingat dia nak kesan. Kesan pada siapa? Kepada golongan orang yang kurang upaya. Tengok soalan dia panjang ni. Kena baca betul-betul biar betul-betul faham. Jangan tergesa-gesa nak jawab. Jika masyarakat awam menggunakannya dengan sewenang-wenangnya. Sewenang-wenang, ada orang tak faham apa dia sewenang-wenang. Suka hati lah maksudnya. Guna dengan suka hati dia je. Ikut dia lah nak rosakkan nak apa kan. Okey, jadi nak kesan. Kalau masyarakat awam menggunakan dengan sewenang-wenangnya. Nak mula ayat macam mana? Okey, tulis je. Jika masyarakat awam menggunakan kemudahan awam kepada orang kurang upaya sewenang-wenangnya. Itu ayat panjangnya. Okey, kalau ayat pendek boleh juga tak? Kesan. Okey. Kemungkinan yang akan berlaku ialah gitu pun tak apa dah. Kan? Sebab panjang sangat ni. Kemungkinan yang akan berlaku ialah. Tulis apa dia ialah. Jadi kita boleh fikir. Kalau tandas rosak. Kalau tempat parking atau ni tempat main dia kan. Tak ada. Apa akan jadi? Antara contoh jawapan dia ialah yang kamu boleh buat ialah menyusahkan orang kurang upaya. Senang je. Isi dia menyusahkan. Orang kurang upaya menyusahkan dalam apa? Urusan mereka, dalam urusan mereka. Boleh dah macam tu. Apa tu hurai lah. Cari satu isi je. Ataupun kita nak buat menimbulkan rasa kecewa dan tidak dihargai dalam diri orang kurang upaya. Ataupun kita nak buat wujudnya ketidaktenteraman di kalangan masyarakat. Boleh juga. Kan, hilangnya rasa kasih sayang di antara masyarakat. Boleh belaka. Pilih satu isi je. Lepas tu buatlah ini adalah kerana apa. Ini adalah kerana ni mesti kita kaitkan dengan isi. Kalau isi tadi menyusahkan, ini adalah kerana kemudahan yang ada. Tidak dapat digunakan. Okey, lepas tu buatlah kesannya. Kesannya golongan orang kurang upaya akan teraniaya. Buatlah kesannya gitu kan. Dan kesimpulannya kita mestilah buat apa? Kita mestilah prihatin terhadap orang kurang upaya agar keharmonian negara dapat dikekalkan. Okey, tu habis. Yang kedua berkaitan dengan sifat mazmumah. Hak ni kalau kita awal-awal kita tak tahu apa sifat mazmumah ni, kita tak hafal. Sebab tu saya kata perkataan-perkataan pelik tu yang Ustazah tunjuk ni kita kena hafal. Ya. Okey, jadi kalau kita tak tahu jawab A, senaraikan 2 contoh perbuatan riak. Riak pula tak tahu. Cara jelaskan 2 cara meninggalkan sifat mazmumah. Dah kamu tak tahu sifat mazmumah. Cara nak meninggalkan kamu tak akan tahu juga. Sebab tu penting sangat kita kena tahu maksud istilah. Dalam soalan nombor 5 ataupun soalan akhlak ini ada 10 je perkataan penting. Kan yang perlu kamu tahu. Okey, jadi sifat mazmumah tu apa? Kena tulis maksud dia. Kalau tak tahu maksud dah selok di situ kamu. Sifat dan tingkah laku yang berlawanan dengan syarak. Jawapan dia sifat mazmumah tu sifat ataupun tingkah laku yang bertentangan dengan syarak. Pendek je ni. Jadi kita tak ada uraian sebab ada buku pendek gitu. Ya. Kemudian riak. Riak ni adalah sifat mazmumah. Dia bagi contoh satu riak. Kalau dia kata senaraikan 2 contoh sombong, boleh juga. Senaraikan 2 contoh ujub. Lagi payah tu kamu. Jangan guna. Riak ni pernah guna juga. Riak ni biasa pelajar jawab menunjuk harta je. Bukan riak ni banyak lagi benda lain. Buat amal ibadah kerana menunjuk dan sebagainya. Jadi dia nak contoh. Bagilah contoh apa-apa. Contohnya melaksanakan solat sunat hanya depan orang. Solat sunat
hanya jika ada orang. Ada orang melihat. Itu riak lah tu. Apa lagi? Bersedekah kerana mengharapkan pujian. Contohnya, sedekah untuk dapat pujian. Itu riak lah tu. Ni tak tahu pula riak tu apa. Kan? Ataupun kamu tulis menolong guru untuk dapatkan pujian juga. Boleh. Semua yang berdapat pujian untuk buat sesuatu supaya orang tengok, kan? Itu contoh. Dia contoh bebas. 2 cara meninggalkan. Kalau kita dah faham mazmumah benda tak elok, cara nak tinggal macam mana? Hak ni Ustaz selalu sebut pada 5C ni. Cara ni buat benda yang sama sahaja. Belajar ilmu agama, cari kawan. Cari kawan ataupun berkawan dengan orang yang, kalau ni berakhlak mazmumah, berakhlak mulia, ya. Carilah orang berakhlak mulia. Yang ketiga, kita boleh buat apa lagi, ya? Mengkaji kemusnahan umat terdahulu terdahulu yang berakhlak mazmumah. Ataupun mana-mana lah yang kamu rasa sesuai untuk cara ni, belajar ilmu agama, cari kawan yang berakhlak mulia, berdoa. Satu lagi, doa lagi senang juga. Berdoa agar dijauhkan dari sifat yang buruk ataupun sifat mazmumah. Okey, jawapan kamu kena kira. Kalau kurang daripada 4 patah perkataan, kira salah. Ya? Okey, kalau diterangkan, kena pakai kasut. Okey, dan last kali sebelum soalan kita tamat, kita tengok soalan kebat untuk soalan nombor 5 ini. Okey, kita tengok, ya. Sebagai seorang sahabat, jadi kamu kena jadi sahabat, ya? Bukan jadi ibu bapa ni, bukan jadi ketua kampung. Apakah yang perlu anda lakukan untuk menginsafkannya? Nya tu siapa? Kita tengok atas ni. Adam lah. Apa yang Adam buat? Adam seorang pelajar yang cemerlang di sekolahnya. Beliau berasa bangga dengan kelebihan ilmu yang dimilikinya. Jadi sekarang dia nak apa yang perlu kita buat. Senang. Ini sebenarnya isinya senang je. Contohnya beri nasihat. Itu je isi dia, tapi buat panjang sikit lah. Jangan tu diberi nasihat je. Beri nasihat. Lagi boleh apa lagi? Membawa berjumpa kaunselor. Nak jumpa kaunselor, biarlah tulislah, biar tak logik pun. Kepada ustaz. Agar diberi nasihat juga, kan? Lagi apa lagi? Memberi hadiah buku agama. Boleh juga. Dia buku agama. Lagi apa lagi? Kalau nak buat lagi, memberi link YouTube yang berkaitan dengan keburukan bangga diri. Banyak jawapan kamu. Kemudian, kalau beri nasihat, jangan tu beri nasihat je. Tulis, saya akan memberi nasihat kepadanya dengan nasihat yang baik. Ini adalah kerana ini adalah agar dia akan berasa insaf dan kembali ke pangkal jalan. Kesannya semua orang akan berasa tenteram dan tenang berada di dalam kelas. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa bersikap dengan sikap rendah diri atau tawaduk agar apa-apalah. Ataupun kesimpulannya, kita janganlah bersifat dengan sifat mazmumah. Okey juga, ya, ingat, ya. Jadi kesimpulan, jangan salin balik isi, jangan salin balik huraian, jangan salin balik soalan. Itu saja. Okey, insya-Allah kalau kamu ikut betul-betul, buat latihan lagi sampailah kamu faham, insya-Allah kamu akan berjaya. Jawab soalan, jangan tergesa-gesa, jangan overconfident. Conteng kertas dulu, conteng, puas hati, ambil test pad baru, tulis dengan tenang. Kalau minta 2, bagi 3. Kalau minta 3, bagi 4. Minta 4, bagi 5. Bagi lebih. Kita pun kalau kita minta sesuatu, kalau orang bagi lebih, kita suka, kan? Jadi jawab soalan sampai akhir SPM nanti. Jangan jawab sikit rasa stres, tak nak jawab dah, rugi. Kadang-kadang soalan nombor 5 nak senangnya, kamu dah stres dah, kat nombor 3 kamu tak jawab, dah sangat rugi, kan? Jadi cuba jawab semua tulisan yang cantik.
Okey, itu sahaja yang Ustazah boleh bantu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.